Selamat petang untuk kawan-kawan rakan-rakan bisnes M-Life pada petang ini. Apa khabar? Dan juga selamat datang dari Malaysia, Brunei dan juga Indonesia. Oleh itu di sini saya ialah Man. Selamat siang. Ya. Oleh itu, adakah anda dapat dengar suara saya tak? Kalau anda dapat dengar suara saya, sila tekan 111 ya. Okey. Terima kasih. Ya, so pada petang ini kita ada peluang ini sama-sama untuk kita belajar dan saya sini memang mau terima kasih kepada syarikat M-Life memberi peluang untuk saya pada petang ini untuk berkongsi dan juga sama-sama kita belajar ya. Oleh itu kan di sini adakah anda sudah bersedia? Ya, kalau kita sudah bersedia kawan-kawan semua, rakan-rakan M-Life, okey, so ramai juga akan kadang-kadang atau mungkin apabila kita pergi berkongsi atau kita ingin menyampaikan ini OPP ya, dengan apa? Mungkin di sini ada kawan cakap, Man, saya bukan sangat pandai atau saya tidak tahu mau cakap apa. Oleh itu, adakah kita mempunyai masalah atau risau ya? Sebenarnya bagi rakan-rakan M-Life, kita tak perlu risau. Sebab kenapa? Sebab kita mesti mahu faham satu, iaitu apakah tujuan kita ya untuk berkongsi OPP ini. Sebab semenjak bulan lepas, syarikat M-Life mengeluarkan satu sistem atau satu rancangan yang begitu hebatnya dan juga sangat trendy ya untuk sekarang. Adakah anda tahu iaitu kita punya Purple Ocean atau strategi lautan ungu. Betul atau tidak? Ya, mungkin ada antara di sini rakan-rakan kita sudah bermula ada pergi berkongsi sudah tentang ini ini OPP. Betul atau tidak? Oleh itu kan tanpa membuang masa, mari saya sharekan PowerPoint saya untuk kita pada petang ini. Ya, adakah anda nampak ya? Nampak saya punya PPT? Adakah anda nampak? Kalau nampak kita boleh type satu ya. Okay, now can see. Okay. Ya, tapi bagi saya masa sedikit kenapa dia jam sudah okay, kenapa dia tidak pandai naik atas sekejap bagi saya 1 minit untuk saya fixkan kenapa saya punya ini PPT dia sudah kenapa dia tidak pandai bergerak okay, sekejap ya. Ya, so di sini kita pun ada kawan pernah tanya saya iaitu bagaimana berkesan berkongsi tentang ini PPT. Oleh itu kan kita mesti mau tahu yang penting ialah kita mesti mau buat persediaan. Apa maksudnya persediaan? Iaitu kita mesti mau tahu slide seterusnya atau kita mau menyampaikan itu poin yang seterusnya. So macam mana? Iaitu tak kira kita ialah di atas talian atau kita yang face to face. Jika anda boleh buat face to face, so kita pun tahu apa yang akan kita mau menyampaikan seterusnya. So kita mesti mau tahu ya. Tapi di sini kita juga boleh berkongsi secara dengan bercerita. Apa maksudnya kawan-kawan semua? Sebab orang atau manusia suka dengar cerita. Betul atau tidak? Okey. Ya, tunggu saya sekejap saya buka saya punya PPT ya. Okey. Mungkin tadi terlampau lama dia buka sana dia telah jam. Okey, sekejap saya buka lagi. Okey. Okey. Sorry bagi saya masa sedikit sebab dia jam sudah. Okey. Ya. So di sini bagi kawan-kawan semua, okey. Ya, so kita pun tahu apabila kita sharing dengan ini OPP, kita pun tahu dalam M-Life ialah 5P,
ialah sangat penting ya. 5P. Kita masih ingat 5P ini? Okey. Ya, so pertama ialah opening, pembukaan kawan-kawan semua, pembukaan ya. So di sini dalam poin pertama kita ialah mesti mau bagi tahu apa itu, ya ini kita punya pain point. Poin sakit. Ya, kita mesti mau tahu dia punya poin sakit di mana ya. Okey, tunggu saya sekejap Mas. Okey. Sudah. Dia sudah. Okey. Jacqueline boleh tolong saya share Kak sebab dia tidak dapat berjalan sudah saya punya PPT. Tidak tahu kenapa dia stuck sana. Okey. Adakah dapat tolong saya share PPT? Dapat Kak? Sebab saya sini mungkin tadi. Memang boleh awak send itu PPT kasih saya. Saya tolong awak share. Okey, sekejap sorry sebab dia stuck sana tidak dapat bergerak. Okey, minta maafnya kita stay di sana. Okey, saya share kepada Jacqueline dulu ya untuk ini hari punya PPT. Okey. Ya, sudah. Okey. Tak apa ya. Okey. So sebelum kita bermula, okey, ya tadi saya cakap P1 kan. Okey, P1 ialah pembukaan, opening ialah sangat penting sebab kita mau menarik orang ini atau kita punya prospek mendengar apa yang kita mau berkongsi atau penyampaian. Kita mesti mau tahu tujuan kita atau kita namanya objektif. Sangat penting ya. Dalam ini objektif, okey, dalam P1 dia ada 3 poin yang sangat penting. Sementara kita tunggu Jacqueline. So saya sini beritahu kita dulu. Ada 3 poin sangat penting, iaitu kita punya arah. Boleh faham arah? Direction. Kita mau pergi mana ialah sangat-sangat penting ya. Terima kasih kepada Jacqueline. Ya, Mas ini minta maaf dia. Okey, ya. So Jacqueline boleh masuk. Ya, okey, betul. Ya, ini kita punya direction. Okey, pertama. So di sini Maman ulang sikit. Sorry ya. Untuk kita ada mengambil masa kita sedikit. Okey, so pertama kita punya P1. P pertama maksud apa? Pain point. Dia punya tempat sakit mana ialah dia punya itu apa? Kita punya titik acupuncture. Okey, pertama ialah kita punya arah sangat penting. Sebab kita mau pergi mana ialah sangat penting. Contoh ini hari kita mau pergi ke kalau saya di Miri, contoh Maman di Miri. Kalau ini hari saya mau pergi ke Brunei, okey, negara jiran kita. Saya mau pergi ke Brunei. Kalau dari Miri ke Brunei ialah arah mana? Utara. North side, utara. Kalau saya berlawan, saya pergi ke selatan, saya pergi mana? Saya pergi ke Kuching. So, memang kita mau tahu arah kita ialah di mana ya kawan-kawan semua. Kita tak boleh salah. Oleh itu kan kita mesti mau tahu tujuan kita baru ada kesan pengaruh untuk dia. Okey? Kedua, kita mesti mau tahu apa cara boleh selesaikan. Iaitu kedua teknik penggandaan ESPI. Apa ini? Nanti Maman ceritakan. Dan ketiga, akan muncul ini kita namanya angsa hitam. Inilah luar jangkaan. Kita tak dapat sangka punya. Apa ini angsa hitam atau black swan? Nanti kita akan cerita. Sebab akan memberitahu dia kenapa memilih direct selling atau jualan langsung. So di sini P1 kita mesti mau bagi dia tahu ialah mesti mau apa? Menghapuskan dia punya apa? Dream dulu. Kenapa? Sebab kita mau bagi dia tahu apa ini penjualan langsung. Oleh itu mari kita tengok. Okay? Slide yang kedua. Ya, so mari kita tengok. Kalau kita tanya, selalu kita akan tanya dia. Okay? Iaitu kita masuk ke slide yang ini ini P1 punya slide kedua. Kita akan tanya dia, adakah anda berharap untuk mendapat kehidupan yang bahagia dan sempurna? Memang semua orang mahu, betul tak? Okay? Memang semua orang mahu kan? Tapi bukan semua orang akan mendapat kebahagiaan. Setuju atau tidak? Kenapa? Sebab dalam ini chat, kita tengok dalam ini chat, ada berapa persen orang yang berjaya? Hanya 5% sahaja. 5% punya orang sahaja yang
percaya. Tapi di sini adakah 95%, 95% ialah mereka malas atau mereka tak mau? Bukan. Mereka ialah mau punya, tapi apa sebab? Sebab tadi Maman cakap arah kita ialah sangat penting. Direction kita mesti mau penting. Dan kedua, cara. Cara juga sangat penting. Kalau ini hari Maman mau pergi Brunei, okay, kalau saya jalan kaki, boleh sampai tak? Boleh. Tapi lambat tak? Lambat. Lama tak? Lama. Kalau ini hari saya pakai flight, kapal terbang, cepat atau tidak? Cepat. Saya tak sampai 1 jam, saya sudah sampai ke Brunei. Kenapa? Kalau kita mau ke arah berjaya, kita selain ada itu direction, arah kedua, cara yang kita pakai, kita juga mau yang paling cepat mencapai apa? Kita punya kejayaan. Oleh itu kan di sini inilah sangat penting. Oleh itu kita pun tahu, okey, adakah sekarang kita mau tanya dia, adakah sekarang kita punya ini apa? Kejayaan, sorry ya. Okey. Ya, ini. Okey. Adakah apa cara sekarang atau adakah pekerjaan anda sekarang ialah boleh membantu anda menjanakan pendapatan atau boleh membina kekayaan. So tadi di depan saya cakap kita mesti mau apa? Mesti mau bagi tahu dia sekarang jumpa ialah apa? Bukan apa ini atau kita panggil idea palsu atau kita mau hapuskan dia punya sekarang punya ini apa? Dia punya cara. Kenapa? Sebab dia sangka, okey, mungkin okey, dia punya sekarang punya kerja boleh membantu dia menjana pendapatan. Oleh itu kan membuat pilihan yang betul ialah lebih penting daripada bekerja keras. So inilah sangat penting. Oleh itu kan di sini adakah cara dia sekarang ialah boleh membantu dia mendapatkan ini pendapatan. So bagaimana? So kita pun mau tanya dia, adakah kita ada cara lain untuk menjanakan pendapatan? So mari kita tengok. Pertama, bekerja makan gaji sebagai seorang pekerja atau mungkin seorang yang pakar seperti accountant atau lawyer ya. Okey, so di sini kita nampak ya, kalau bekerja bukan kita cakap tak boleh. Okey, kita tak boleh sepanjang masa, tak boleh panjangkan masa dalam apa? Makan gaji atau bekerja. Kenapa? Kita mesti mau bagi tahu dia. Iaitu kita perlukan mengguna masa untuk tukarkan duit. Adakah anda setuju kawan-kawan semua? Menggunakan masa sendiri untuk tukar dengan duit. Memang sekarang semua sama. Dan juga pendapatan ialah terhad. Adakah kita boleh suka suruh taukeh atau suruh bos suka-suka suruh dia tambah gaji? Bolehkah? Atau suka kita di sana interview bila kita pergi jumpa atau pergi mohon satu kerja baru, kita di sana itu salary. Sana tulis boleh tak tulis kita mau punya gaji tetapan sebab dia ikut keadaan atau ikut sendiri punya itu kita punya kemampuan untuk mendapatkan ini gaji, betul atau tidak? Oleh itu mustahil jadi kaya ya dengan bekerja makan gaji. So di sini mungkin ada orang fikir, okey tak apa. Saya baru habis universiti. Sekarang saya tahu sudah semua cara. Saya mau jadi seorang taugeh. Saya mau jadi bos. Adakah kawan-kawan semua? Adakah kita jumpa keadaan seperti ini? Mari kita tengok kedua. Okey, iaitu pekerjaan itu bisnes tradisional atau kita memulakan satu bisnes. Contoh, mungkin anda buka restoran atau mungkin penjualan kawan-kawan semua. So di sini kita nampak penjualan, perniagaan konvensional. Okey, tapi di sini dia menjumpa satu risiko yang tinggi. Kenapa? Dia perlukan modal yang besar atau capital yang besar kawan-kawan semua. Adakah sekarang kita dengan 100,000 RM atau 200,000 boleh bermula satu perniagaan sudah untuk keadaan sekarang? Atau untuk sekarang, adakah kita berani pergi buka satu bisnes? Okey? Dan juga dia perlukan pengalaman. Kita mesti mau ada pengalaman. Kita tahu bila mau macam mana menghadapi cabaran semua dan masalah pekerja. Dan juga lokasi. Kita hari ini kalau kita mau buka satu ini restoran, kita pun mau cari satu lokasi yang sangat bagus. Atau anda dapat tak cari? So ini juga satu soalan kita mesti mau fikir punya. Okey?
Oleh itu kan banyak lagi risiko sangat tinggi kalau untuk perniagaan tradisional. Dan satu lagi, mungkin anda cakap, tak apa. Sebab sekarang mereka sudah cuba, mereka sudah ada pengalaman, mereka sudah ada satu sistem. Memang boleh mendapat pendapatan yang lumayan. Iaitu apa? Perniagaan berantai. Apa maksudnya? Franchise. Contoh seperti kita nampak itu makanan terkenal, fast food, McDonald, KFC. Sebab mereka ialah risiko rendah. Okay, tapi saya nak tanya, kalau untuk ini franchise, contoh McDonald, dia punya modal besar atau tidak? Sebab kita mau beli ini hak, mau beli ini hak untuk berniaga dengan nama contoh McDonald, mahal atau tidak? Sangat mahal. Dan juga sama, kita mau jumpa masalah pekerja, lokasi dan sebagainya. Tapi di sini dia satu ialah tak perlu pengalaman kerana kita sudah mengguna sistem duplikasi yang sudah terbukti. Oleh itu, inilah 3 cara sekarang kita boleh mendapatkan pendapatan. Tapi di sini kawan-kawan semua, kenapa ada juga bos atau taugeh. Nama sama, bos, nama yang sama, tapi nasib tidak sama. Adakah? Bos nama sama, tapi nasib mereka tidak sama. Kenapa? Kenapa ada bos dia boleh beruntung dengan besar? Kenapa ada yang tidak? Sebab di sini juga kita mau faham pendapatan atau ini kita punya menghasilkan ini pendapatan mesti ialah macam mana. Kita mau berturut-turut atau hanya sekali sahaja untung. So di sini juga menjumpa soalan di sini. So kita mesti mau tanya dia. Oleh itu mengikut buku ini kita tengok. Memang kita pernah mendengar atau kita pernah membaca buku ini, iaitu Poor Dad, Rich Dad. Adakah pernah anda membaca buku ini? Dan mengikut konsep dalam buku ini, iaitu tadi Maman cakap ESPI, iaitu dia di sini cakap, dikatakan maksud miskin, orang miskin. Kita tengok mana satu dia punya konsep ialah mesti mau mengguna tangan sendiri. Guna tangan sendiri. Iaitu baru dapat mencipta pendapatan. So kita boleh nampak di sini orang ini ialah apa? Mengambil air, ambil tong, pergi ambil air. Walaupun mempunyai air, tapi kita tengok pakai tangan, adakah boleh mendapat ambil air dengan banyak? Atau sebaliknya, mari kita tengok sebaliknya, iaitu B sama I, usahawan sama pelabur. Dalam dua ini kategori, mereka ialah dalam konsep buku Poor Dad, Rich Dad, ialah katakan orang kaya. Kenapa? Sebab mereka menggunakan satu sistem iaitu boleh mencipta pendapatan. Seperti usahawan, dia ada satu sistem ialah boleh bekerja dengan kamu. Iaitu kita tak perlu berdiri sana macam McDonald. You tak perlu sendiri sana buat burger, betul atau tidak? Tak perlu. Ada sistem. So kita boleh ikut itu sahaja sistem. Dan kalau lebih hebat lagi kawan-kawan semua, iaitu pelabur. Iaitu dia guna duit untuk mendapatkan duit. Inilah wang bekerja untuk anda. So di sini dia seperti membina satu rangkaian pipe untuk kita senang dapatkan air ini. Oleh itu kan mana satu yang kita akan memilih. So sampai sini kita juga mau tanya. Kita berkongsi, mana satu kita mau pilih? ES atau BI? Inilah kita punya dalam P1 mau bagi tahu dia ini dia punya pain point. Tapi kadang-kadang iaitu kita juga menjumpa terutama sekarang B sama I dia juga menjumpa ini masalah. Apa masalah? Mari kita tengok. Apakah keadaan sekarang kawan-kawan semua, rakan-rakan M-Life, iaitu kita tengok keadaan seluruh dunia sekarang iaitu seperti gambar, dalam gambar, angsa hitam atau black swan. Iaitu dialah menjejaskan B sama I juga, iaitu usahawan sama pelabur juga. Kenapa? Iaitu ini black swan ialah muncul ialah di luar jangkaan kita. Tidak dapat diramalkan. So, angsa hitam ini ialah apa? Adakah kawan-kawan semua tahu? Iaitu COVID-19. Betul atau tidak? Iaitu tak pernah berlaku sepanjang 100 tahun ini
Itu kita tengok tiba-tiba tahun lepas, okey, muncul ini virus COVID-19 dan juga menjejaskan semua rancangan anda dan juga semua sudah macam mana berubah sudah. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua, walaupun pilihan yang betul, walaupun arah yang betul, tapi bila ini black swan, angsa hitam, dia telah mengubahkan keadaan sekarang, juga menyebabkan seperti tadi kita dengar franchise, bukan franchise juga boleh menyebabkan bankrupt. So kita boleh nampak kalau kita ada baca surat khabar, kita tengok yang sangat besar punya itu perantai punya brand, seperti kita nampak baju punya atau kasut punya atau restoran kita juga nampak mempunyai masalah bankrupt. So di sini kita mesti mau cakap apa? Cerita. Kita mesti mau ceritakan kepada mereka kenapa, sebab bagi ini black swan keluar walaupun selalu ada pendapatan yang lumayan, tapi mereka juga menjumpa ini cabaran. Okey, contoh apa cerita kita boleh berkongsi, seperti kita ini kita punya itu tour guide. Ya, tour guide. Tour guide dalam bahasa Maman lupa sudah, iaitu untuk melancong punya. So kalau kita pergi makan angin, okey, makan angin. Kita tengok ramai sekarang yang mereka ialah seorang tour guide. Kalau COVID datang, Corona datang, kita tengok itu mereka langsung tak dapat kerja, betul atau tidak? Sebab tour guide ialah dia mau memperkenalkan tempat ini. Contoh kalau kita pergi, kalau di Malaysia kita pergi ke mana? Melaka. Pernah pergi ke Melaka, bandar bersejarah. Okey, kalau kita pernah pergi ke Melaka, kita pun tahu ada satu itu street jalan yang sangat terkenal namanya Jonker Street. So kita tengok sebelum pandemik, wow, kita tengok tour guide banyak, pelancong banyak, termasuk sana punya restoran atau semua craft tangan, semua cenderamata, banyaklah. Memang sangat wow, ramai orang, bisnes sangat-sangat bagus. Tapi bila ini pandemik datang, apa berlaku? Tour guide dia juga transform, dia juga tukar. Dia mungkin tak dapat jadi tour guide lagi untuk ini 2-3 tahun. Mungkin dia buat apa? Mungkin dia jadi YouTuber atau jadi atau pergi buat kerja yang lain. Oleh itu kan kita tengok banyak itu bisnes tradisional atau ini bergantung atau berharap kepada pelancong punya perniagaan. Sekarang memang mereka telah transform. Seperti seseorang mungkin kita terkenal, syarikat ini syarikat penerbangan ini sangat terkenal, iaitu AirAsia. Adakah kita nampak AirAsia tahun lepas start pandemik 200 buah pesawat berhenti, tak dapat terbang. Kenapa? Sebab semua negara tutup sembadan, semua negara lockdown. Oleh itu kan apa AirAsia buat? Dia juga transform. Restoran transform. Oleh itu kan sebab di sini kawan-kawan semua bagi perniagaan seperti ini berharap dia mesti berkandung kepada contoh pelancong atau orang yang sampai ke sana untuk rekreasi. Oleh itu kan mereka hanya boleh apa? Boleh berjaya beratus-ratus kali, tapi tak boleh gagal satu kali. Adakah anda setuju kawan-kawan semua? So bila kita cerita tentang ini black swan atau ini angsa hitam, kita mesti mau bagi tahu dia sekarang telah berubah. Oleh itu, adakah apa pilihan lagi? Kita tengok itu BI, itu kita tengok itu usahawan sama itu pelabur juga menjumpa masalah ini. So apakah pilihan lagi? Okey, untuk mengesyorkan kepada anda. Oleh itu kan mari kita tengok dalam industri ini, dalam wabak pandemik ini, dia bukan sahaja tak ada itu kegagalan, malah dia ialah apa? Meningkat sebanyak 10 hingga 15%. Apakah jenis industri ini? Mari kita tengok, iaitu direct selling. Penjualan langsung. So kita boleh nampak direct selling ini telah meningkat sebanyak 10 hingga 15% kawan-kawan semua. Kenapa? Sebab dalam industri ini langsung tidak ada penjejasan, langsung tidak ada ini kita panggil apa itu kacau, tidak.
Malah dalam pandemik dia ialah apa? Meningkat. Apa sebabnya? Rupanya dia tak payah risau tentang seperti tadi traditional business kah atau franchise punya business kah, sebab dia tak perlu pergi apa perbelanjaan seperti sewa kedai atau gaji pekerja atau expenses, dia tak perlu pergi risau ini. Oleh itu direct selling, dia ada satu keunikan. Dari mana? Dari ini franchise punya keunikan, iaitu boleh membuka banyak cawangan. Dia boleh membuka banyak cawangan. So sekarang banyak usahawan telah menukar mereka punya direction, menukar mereka punya arah. Kenapa? Sebab di sini mereka nampak direct selling ini dia punya ini keunikan, iaitu dengan ini budget atau kos yang rendah boleh membuka satu perniagaan yang sangat-sangat besar. Oleh itu, di sini kita tengok dalam ini kontra, kita tengok kontra, penambahan kontra kita nampak, atau lebih senang faham, melawan arus. Melawan arus, sebab kita macam sungai, dia bukan ikut itu aliran itu air. Kita ialah melawan itu arus, itu sungai. Dia ialah meningkat secara mendadak. Kenapa kawan-kawan semua? Rupanya arah sudah betul. Arah kita sudah betul. Kedua, kita ada cara sudah. Cara sudah, sistem cara sudah. Dan ketiga, dialah dalam model atau dalam bentuk direct selling. Oleh itu kan, selalu kita ada cakap, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Setuju atau tidak? So inilah Black Swan keluar, walaupun kita tahu, walaupun pandemik, ya kita tahu ialah tidak bagus. Tapi dalam keadaan ini, direct selling merupakan satu cahaya yang kita nampak. Inilah kita sangat unik ya. Oleh itu kita mesti mau bagi tahu mereka P1, dia punya pain point, iaitu apakah keadaan sekarang? Apakah dia menjumpa? Adakah sekarang dia punya pekerjaan ialah boleh membantu dia mencipta pendapatan? Inilah P pertama. Oleh itu, kita sudah tahu P pertama, pain point. P kedua ialah apa? P kedua ialah kita mesti mau bagi tahu dia potensi. Sebab seluruh kita punya keadaan dah sudah. Inilah direct selling, penjualan langsung. So, potensi. So, di sini dalam potensi kita, tujuan kita mau bagi tahu dia apakah yang membezakan M-Life daripada yang lain. Blue Ocean. Lautan biru. So di sini dia ada 3 poin penting. Pertama, lautan merah. Lautan merah ialah memangnya terlampau banyak lebih daripada 1,000 jenama suplemen kesihatan berbanding dengan ini lautan biru. Kedua, kita pun tahu untuk kesihatan, industri kesihatan memang tidak dapat lari daripada 4 bahagian ini. Minuman, makanan, senaman dan rehat. Dan ketiga, berapa besar ini pasaran? Kita tengok industri kesihatan melalui tidur, berapa besarnya pasaran ini. Oleh itu, inilah 3 poin yang sangat penting ya. Oleh itu, di sini kawan-kawan semua, kita pun mau bagi tahu dia, iaitu Jack Ma pernah berkata, orang yang terkaya di dunia yang seterusnya adalah datang dari industri kesihatan. Oleh itu kan di sini direct selling atau penjualan langsung sekarang ialah satu industri yang betul sudah. Dan untuk industri kesihatan memang tak ada ketinggalan. Setuju atau tidak? Kalau untuk contoh benda yang lain atau mungkin produk seperti elektronik kah atau baju kah atau lainnya, mungkin dia akan out of trend. Selalu mesti mau terbaru. Tapi kesihatan hingga sekarang ialah dia tak akan ketinggalan trend punya. Memang diperlukan dan juga penjualan ialah semakin meningkat, terutama dalam pandemik sekarang. So kita mesti membandingkan perbezaan lautan merah sama dengan lautan biru. So mari kita tengok lautan merah, macam mana kita cakap. Lautan merah ialah terlampau banyak jenama, lebih daripada 1,000 botol punya, paket punya, makanan punya, memang dia terlampau banyak. So dia memang banyak bersaing, banyak saingan, dia memang banyak. Tapi kalau untuk Blue Ocean, Blue Ocean ialah kita yang bermula,
kita ialah orang yang pertama memulakan ini Blue Ocean dan juga new trend. Kita ialah memimpin di paling depan sekali dan juga boleh menarik, mencipta keperluan atau kemahuan orang ramai. Ini adalah lautan biru. So di sini kita bagi dia tahu lautan merah apa perbezaan, banyak pesaing. So you tengok dia warna merah, banyak darah sudah. Tapi lautan biru tak ada, hanya kita sahaja ada. Oleh itu kan untuk kita punya kesihatan, kita pun nampak 4 bahagian utama dalam industri kesihatan. Memang kita kalau kita selalu ada dengan ABO kita, memang kita ada dengan minuman, makanan, senaman dan rehat, betul atau tidak? Oleh itu director kita, Mr. Liu, memang ada pandangan yang sangat jauh. Kenapa? Sebab memilih paling akhir sekali. Kenapa? Rehat. So kita tengok minuman ada apa? Water filter. Makanan tadi saya sudah cakap banyak pesaing. Okay, atau ini alat untuk urut. Dan akhir sekali ialah kita punya untuk apa? Untuk kita rehat tidur punya. So untuk sekarang, pasaran sekarang, siapakah yang paling hebat atau pakar dalam industri kesihatan melalui tidur? Siapa? Kita tanya dia siapa? M-Life. Kita menggenggamkan peluang ini, oleh itu kan kita mesti mau jadi trend ini kawan-kawan semua. Kunci sangat penting di sini ialah kita menggenggamkan ini last. Peluang terakhir sebab rehat di akhir, bahagian yang akhir. So rehat kita mesti menggenggam kuat-kuat ini peluang ya kawan-kawan semua. So bukan memang cakap tidur sangat, pasaran tidur sangat besar. Atau bukan kamu yang tentukan. Siapa yang tentukan kawan-kawan semua? Data. Mari kita tengok kawan-kawan semua. Rakan-rakan M-Life. Kita di sini banyak informasi, banyak data telah membuktikan sekarang ini tidur memang diperlukan oleh orang ramai sekarang. Ada pasaran atau tidak? Kita tengok kalau kita search, mencari ya, pada tahun 2020, pertama banyak orang cari di online perkataan apa? Insomnia dan tekanan. Telah banyak search di mana online. Oleh itu kan semakin masalah ini banyak dihadapi, dijumpai untuk orang sekarang, terutama untuk generasi muda. So kita tengok memang inilah perlu oleh orang ramai sekarang. Dan juga, adakah dia pasaran yang besar? Ya, pasaran yang besar. Kenapa? Sebab di sini kita memilih ialah sangat penting. Kita pilihan yang betul juga sangat penting. Mari kita tengok. Pada tahun 2019, ekonomi tidur global bernilai kira-kira USD 432 bilion dan dia akan mencecah USD 585 menjelang tahun 2024. Adakah pasaran ini besar? Rakan-rakan M-Life sangat besar ya. Oleh itu M-Life memilih pilihan yang betul. Kenapa? M-Life pada awal 3 tahun kita tengok M-Life mencatat kadar pertumbuhan setinggi 547% dalam 3 tahun. 4 tahun membuka 6 pasaran. 6 pasaran kawan-kawan semua. Pasaran yang sangat besar, demand yang sangat besar, sana ada keperluan. Oleh itu kan potensi market Blue Ocean Strategy, strategi lautan biru memang unik daripada lain. Okay? Oleh itu kan ini hari kawan-kawan semua potensi. Pertama, dia bukan suplemen, bukan makanan, bukan suplemen. Kedua, kita adalah paling akhir sekali rehat, okay? Dan kita punya pasaran ialah sangat-sangat besar. Oleh itu, jangan kita sahaja, jom mari kita sama-sama untuk menembusi pasaran tidur sampai ke merata dunia. So di sini ya kawan-kawan semua. Oleh itu, kita sampai ke potensi. Okay, kita tengok pasaran sudah besar, betul atau tidak. So yang penting macam mana atau jenis apa punya produk kita masuk ke dalam pasaran ini juga sangat penting ya. Oleh itu P ketiga ialah apa? Produk. Produk kita. Kita mengguna apakah jenis produk memasuk ini pasaran. Okay? So di sini dia punya objektif, dia punya tujuan. So kita tengok dia punya keyword ialah apa? 100%, 100% import dari negara Jepun. Ini pertama.
Kedua, produk betul-betul berkesan. Dia memang berkesan dan juga senang dipakai, praktikal dan juga hari-hari pun boleh menggunakan. So ini bukan kita mau pandai cakap. Bukan mau pandai cakap. Kalau ini produk mau kita pergi pandai cakap, oh susah. Ini tak perlu kita pergi pandai cakap. Kita suruh dia testing. You sendiri cuba. You sendiri cuba di rumah 6 hari kita ada ini teknik. So di sini kawan-kawan semua, inilah produk yang P yang ketiga, produk ialah memang sangat mudah ya. So kita boleh ikut. So kita boleh ikut dalam gambar. Kita tengok seperti ini model tidur di atas ini kita punya ini medical device. Tapi kita jangan cakap tilam. Lisa, orang tanya kita, jangan cakap tilam. Kita buat apa bisnes? Oh, saya jual tilam. Ada sesiapa yang cakap macam tu, saya jual tilam. Kalau you cakap jual tilam, saya ketuk you punya kepala. Okay? Jangan, kita bukan jual tilam. Okay? Kita ialah 100% import dari negara Jepun, alat perubatan. Bolehkah kawan-kawan semua? Oleh itu kan bila kita bagi dia nampak ini PPT masa tu, kita mau kasih tahu dia, kita tidur ini, dia tak ada apa-apa rasa. Walaupun dia pakai current, tapi kita mesti mau tarik attention dia. Okay, ada current. Tapi ini bukan current biasa. Ini namanya bioelectron. So kalau kita biasa ada dengar ini APS, bioelectron APS. So di sini kita mesti mau, okay, bagi tahu dia. Okay, di sini kita juga boleh, jangan you ikut baca semua lah. Kawan-kawan semua, jangan ikut baca semua. Okay, you mesti mau bagi tahu dia sejarah. Sejarah berapa lama sudah? 93 tahun sudah. Okay, apa dia boleh buat? Okay, iaitu boleh membersihkan darah. Kita boleh ikut baca, tapi jangan satu persatu lah. Boleh faham tak? Tapi kita mesti mengambil poin di dalam, iaitu dia boleh bersihkan darah, ialah mengguna untuk kita supaya darah kita menjadi sehat. Okay, dan dia ialah satu perubatan. So di sini kita boleh ikut ya. Okay, ya. So poin penting ialah bersihkan darah dan senang diguna. Okay, dan dia ialah medical device, alat perubatan. Okay. Dan seterusnya di sini, okay, seterusnya di sini kita mau tarik dia punya attention. Tarik dia punya attention. Kenapa? Sebab di sini dia boleh membantu 8 gejala yang 8 gejala ini diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Jepun sebagai peralatan perubatan dan yang berkesan dalam 7 hari. Seperti di sini 7 ini 8 gejala berkesan dalam 7 hari. So inilah tarik dia punya attention. Wow, apa ini? Dalam 7 hari berkesan? Ya, inilah kita mau tarik dia punya attention. Dan seterusnya selain kita tarik dia punya attention, bagaimana kita mau promo ke pasaran kawan-kawan semua. Inilah kita selalu boleh dengar di APS. So kita pun boleh sharing seperti so kita tengok macam mana kita promo ke pasaran pada masa tu. Kita ialah seperti di dalam ini PPT kita boleh cakap apa, banyak orang yang ada darah tinggi, kencing manis, dulu mereka mau makan ubat tapi selepas mengguna bioelectron ini, ubat mereka dikurangkan oleh doktor. Dan sebab kenapa mereka ada kesan yang sangat bagus, iaitu mereka punya apa? Mengguna bioelectron. Atau di sini kita boleh ceritakan itu nenek pakai baju biru yang stroke punya, kita pun boleh kasih tahu mereka. Okay? Dan juga bagi orang tak ada masalah kesihatan, boleh mengguna tak bioelectron ini? Boleh. Banyak mereka yang tak ada gangguan kesihatan, rambut yang putih. Tumbuh semula warna apa? Warna hitam, ya, warna hitam. Okay? So jangan kita pandang rendah atau kita tengok ini bioelectron macam walaupun tak ada feeling, tapi di sini dia boleh apa? Dia boleh membantu kita ada satu perubahan yang bagus. Kenapa ada perubahan bagus seperti ini? So mari kita tengok, okay? Iaitu kita bukan berharap benda atau mesin yang lain sebab ini rawatan ialah boleh mengandung badan kita sendiri, iaitu aktifkan proses penyembuhan semula jadi dalam badan kita. Oleh itu, dia tak ada kesan sampingan. Dia bukan berharap benda yang lain. Inilah dia supaya badan kita boleh kembalikan ini kuasa
sembuh sendiri. Ini juga poin sangat penting untuk mereka. So sampai sini, okay, sampai sini kita mau cakap apa? So kita tengok, okay, kita cakap tak berguna. Kenapa? Sebab di sini, mari kita tengok, okay, ini video. Kuasa testimoni. Ini memang satu video, tapi ini hari kita tak ada simpan. Tapi betul-betul kita pergi menyampaikan, kita memang simpan ini apa? Simpan ini video testimonial untuk bagi mereka tengok berapa ramai orang, okay, kembali kesihatan selepas mengguna bioelektron. So di sini bila video sedang bermain, kita boleh apa? Rehat sekejap. You minum air dulu. Ya, okay, macam saya, okay, sebab panjang. Oleh itu, selepas habis tengok video sudah, okay, so kita mesti mau bagi tahu dia, okay, selain bioelektron atau terapi potensi elektrik, okay, M-Life mempunyai satu program penjagaan kesihatan tidur yang menyeluruh. Seperti apa? Kita boleh bergabung dengan ini, kita panggil apa? Ini platinum, iaitu teknologi tidur platinum untuk kita. So di sini kenapa kita tambah ini platinum ya kawan-kawan semua, sebab dia juga merupakan satu cara untuk menyertai M-Life bila dengan lebih dia punya syarat yang lebih rendah. Kenapa? Sebab dia boleh guna Beautify Pillow ke atau selimut untuk menyertai M-Life ya. So kita mesti sangat simple apabila kita berkongsi dalam ini kita punya ini platinum. Kenapa? Sebab kita mesti ingat cakap 3 nombor 1 dalam sini. Apa maksud 3 nombor 1? Adakah kawan-kawan semua masih ingat platinum mendapat 3 nombor 1 di Jepun? Masih ingat tak? Pertama, pelanggan sangat puas hati. Okay. Kedua, ialah sudi memperkenalkan atau mengesyorkan kepada saudara mara dan kawan-kawan. Dan ketiga, pakar-pakar perubatan juga mengesyorkan produk atau ini platinum produk ya. So inilah 3 nombor 1 mendapat di negara Jepun. So kita mesti mau tarik dia punya attention. Key up apa? 15 minit punya demo atau 15 minit punya kesan ya, nampak kesan. 15 minit kita boleh nampak kesan ini. Iaitu jangan dengar saya cakap. Okay? Kita sendiri cuba, kalau dia dapat cuba ini demo lah, suruh dia sendiri cuba. Dan kita banyak testimoni seperti apa? Seperti ini, kita tengok Mr. Chin. Wow, kita tengok Mr. Chin umur berapa? 73. Selepas 5 bulan mengguna, kita tengok. Wow, dari contoh dari orang tua sekarang jadi apa? Orang handsome. Kita tengok betul banyak perbezaan. Atau ke sini kedua, dari seorang macam mana? Okay, kita tengok kalau untuk Mandarin senang, tapi tak apa, kita pun boleh cerita seperti ini. Kita tengok dari seorang kakak sekarang menjadi seorang cik pun boleh. Sebab kita nampak inilah testimoni yang sangat-sangat berpower, sangat kuasa punya. Atau ini kita juga boleh cakap inilah jelagat selepas 5 bulan gabungan mengguna ini platinum. So kita nampak testimoni seperti ini, kita pun boleh ceritakan seperti di sini. Okay. Dan juga akhirnya kita mau buat satu ringkasan. Okay, kesimpulan ringkasan. So di sini platinum. Kenapa kita perlukan ini platinum? Sebab kita pandai masukkan, juga mesti mau pandai keluarkan. Apa maksudnya? Apa yang kita toksin masuk ke dalam dari makanan ke, dari kita punya udara ke, so masuk kita juga mau pandai keluarkan ini toksin dari badan kita. So inilah salah satu kita juga boleh buat ringkasan di sini, sebab satu produk yang bagus, walaupun dia bagus, tapi mesti mau hari-hari pakai, hari-hari guna, baru berkesan. Betul atau tidak, kawan-kawan semua? Betul atau tidak? Sebab satu produk yang bagus mesti mau dapat diguna hari-hari, baru berkesan. Seperti apa? Seperti kita buat senaman. Ya, kalau senaman kita hari-hari buat, memang berkesan. Atau kita mau sebulan buat 2 kali. Macam itu bulan. Kalau kita tengok bulan bulat, 1 bulan berapa kali. So kita tengok kalau kita hanya sebulan buat 2 kali, mana ada kesan, betul tak? So di sini adakah apa cara boleh kita dapat hari-hari buat, kawan-kawan semua? Apakah cara menjaga kesihatan kita dapat hari-hari buat?
So kita bagi tahu dia, iaitu tidur. Tidur ialah tak perlu kita ajar. Tidur ialah tak perlu apa-apa gangguan, tak perlu kita pergi disiplin. Sebab di sini kawan-kawan semua memang kita akan automatic pergi buat benda. So ini kita juga bagi tahu dia, ada cara ini. Okey, kenapa? Sebab kita boleh melalui tidur, lebih senang. So kalau idea yang sangat bagus, sebab kita mengguna tidur, idea yang bagus. Adakah pasaran sekarang sudah terima konsep ini? Ya, bukan saya cakap, bukan kamu cakap. Siapa yang tentukan? Pasaran yang tentukan. So di sini kawan-kawan semua, mari kita tengok dalam ini PowerPoint. So dalam PowerPoint ini apa yang kata kunci sangat penting, iaitu ini 230 unit ialah sangat penting. Sebab di sini kita ada produk bagus, ada idea bagus sudah, adakah pasaran ini sudah terima, iaitu 230 unit dalam satu petang, dalam acara testimoni convention. Dalam satu petang kita mencipta 3 juta RM penjualan. So adakah inilah satu pasaran sudah terima konsep, terima produk ini? Iaitu memangnya tidak akan membuang masa, hari-hari boleh menggunakan, ada kesan dan tidak akan menjejaskan kehidupan kita. So di sini kawan-kawan semua dalam produk kita ada beberapa point kita boleh mesti sampaikan. Apa itu? 100%. 100% dari negara Jepun. Kedua, 8 gejala. 8 gejala, 7 hari berkesan, okay, dan juga testimoni sangat banyak. Kalau kita pergi YouTube, testimoni betul terlampau banyak, bahasa punya, English punya, Mandarin punya, satu malam kita pun tidak habis pergi tengok dan memang sudah work, berkesan sebab pasaran sudah terima produk ini. Oleh itu, di sini adakah anda boleh faham sampai sini? Kalau anda boleh faham, sila tekan 230. Ya, okey, mari saya tengok. Sebelum saya terus masuk ke P yang keempat. Ya, kalau kita faham, kita boleh type 230 dalam chat. Ya, betul. 230 unit. Oleh itu, kita sudah ada produk yang berkesan, yang sudah diterima oleh pasaran. Oleh itu, apakah dia punya keunikan selling point? Macam mana dia punya selling, dia punya point penjualan, macam mana pergi jual? So di sini, mari kita tengok kawan-kawan semua. Dia punya unique selling point. Tujuan di sini, kita mesti mau bagi dia tahu evolusi model perniagaan. Sekarang perniagaan bukan seperti dulu sudah. Kita buat bisnes bukan macam dulu sudah. Dia masuk ke kedai kita baru panggil penjualan. Tidak. Sebab sekarang cara penjualan, cara untuk menjual produk memang tak sama sudah. So ini hari, dalam ini P4 kita mesti mau cakap. Satu ialah lautan ungu. Minuman, makanan, senaman, rehat. Semua kita pun ambil sudah. Kita semua pun ambil sudah. So di sini evolusi trend perniagaan dan memang dalam sistem kita ialah kecekapan yang komprehensif. Okey, boleh menjana pendapatan maksimum dengan sumber yang minimum. Okey, dan juga berbilang saluran. Apa ini? Mari kita tengok ya kawan-kawan semua. Okey, so bila kita sampai ke sini, bagaimana kita menyampaikan ini lautan merah, lautan biru, okey? Kita akan tanya dia, mana satu lebih baik? Mana satu lebih baik? So kita cakap, lautan merah, okey, memang ini pasaran sudah matang, semua orang tahu sudah produk ini, so dia ada repeat sale yang banyak, okey? Kalau lautan biru dia inovatif, ya, inovatif. Jarang, maksudnya kurang pesaing, saingan yang kurang. Oleh itu dalam ini dua pasaran, merah sama biru, okey, iaitu kita mengeluarkan ini satu strategi. Apa itu? Kita punya perniagaan lautan ungu. Mari kita tengok dalam gambar. Kita tengok red ocean, blue ocean. Di tengah-tengah ialah upper ocean. So kita tengok apabila dua ocean, dua lautan ini bertemu, di tengah-tengah ialah warna apa? Warna ungu, warna purple, ya, warna purple. So di sini merah sudah mempunyai pasaran yang sudah terbukti. Dan biru ialah pasaran yang inovatif. Kalau ungu punya ialah satu pasaran yang baru dalam ini normal baru. New normal kawan-kawan semua. Inilah pasaran lautan ungu.
Oleh itu kan di sini kita tengok gabungan dua pasaran ini, kita nampak ialah dalam evolusi trend perniagaan ini, macam kita ini pesawat kapal terbang, okey, iaitu dia ada dua enjin. Satu enjin mana dapat dia terbang dengan cepat, betul tak? So dua enjin baru dia terbang dengan lebih cepat dan selamat. Oleh itu mengikut keadaan sekarang, mengikut keperluan sekarang, kita tengok pertama iaitu kita pengguna cara senaman dan rehat. So kita dari ini industri tidur kita ambil dan kita bersama dengan ini minuman dan makanan. So kita boleh nampak peralatan penjagaan kesihatan tidur menjadi keutamaan dan kita juga ada ini produk jualan untuk boleh mendapat ulangan dunia. So kita ada satu enjin pertama dan enjin yang kedua. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua, inilah kami miliki apa yang orang lain tidak ada. Tapi kita memiliki apa yang orang lain ada. Bagus atau tidak? Ya, so ini kita mesti mau bagi tahu dia. So, unique selling point inilah bukan jualan atau direct selling yang typical. Kenapa? Sebab orang biasa, kenapa orang dengar ini direct selling, dia mungkin rasa, ayah, direct selling, ayah, mungkin dia punya feeling, okay, kenapa? Sebab dulu, okay, kita sangka direct selling ialah siapa yang buat macam anti atau suri rumah, sebab untung kecil lah. Kenapa? Mari kita tengok ya kawan-kawan semua. Okay, sebab dulu ialah biasa kita tengok dia mesti mau harga lebih rendah seperti vitamin ke atau barang kegunaan rumah ke. Inilah dulu mereka punya cara direct selling. Tapi di sini sekarang tidak sama sudah kawan-kawan semua. Kenapa? Kita tengok kalau murah, banyak orang cakap murah senang jual. Adakah anda setuju murah ialah murah ialah senang dijual? Adakah betul murah ialah sangat senang jual? Tidak. Semakin murah, semakin susah mau jual. Kenapa? Mari kita tengok. Kalau ini ini suplemen, vitamin 100 RM satu botol. Kalau kita mau mencipta 100,000 punya penjualan, kita mau cari berapa orang kawan-kawan semua? Kita mau jual berapa? 1,000 orang. Tapi ini hari kita ialah medical device, alat perubatan dan import dari negara Jepun. Purata harga 10,000 RM satu unit. Saya pun boleh mencipta 100,000 penjualan, tapi saya hanya cari berapa orang? 10 orang sahaja. Oleh itu kan kenapa kita tengok dulu kalau direct selling dulu itu tauke, itu bos dia tidak mau. Kenapa? Untung sikit. Tapi sekarang dalam M-Life dia ialah apa? Dialah tidak sama. Kenapa? Sebab boleh mencipta satu penjualan yang sangat besar. Kita tengok 10 orang sudah mencipta 100,000. Kalau 100 orang, kalau 1,000 orang, berapa sini punya penjualan telah dicipta? Oleh itu di sini bukan sahaja inilah satu menggunakan pendapatan menjanakan pendapatan maksim dengan sumber yang minimum ya. So di sini kita boleh menarik orang yang macam mana tak suka buat direct selling punya, boleh tak? Kita nampak ya banyak orang yang tak faham, tak pernah buat dalam direct selling. Ini hari juga dalam M-Life, okay? Oleh itu tak suka atau mereka suka atau mereka ada pengalaman dalam direct selling juga dalam M-Life, okay? Oleh itu kita ada buat secara besar-besaran pun boleh atau tak kira di sini atau boleh mengguna dengan perniagaan besar atau kecil, okay? Atau tak kira pengalaman dalam bidang jualan langsung atau tidak, dia juga boleh dalam kita punya platform unique selling point. Inilah keempat ya, P keempat. Oleh itu bagaimana kita buat? Bagaimana kita buat sekarang kawan-kawan semua? Okay? MCO atau PKP sekarang susah mau keluar, betul atau tidak? Kita susah mau keluar. Okay, so macam mana? Jangan risau. M-Life sangat cepat. Kenapa? Sebab MCO hari yang kedua kita telah pindah ke mana? Pindah ke atas online sudah. Tahun lepas satu perayaan iaitu Hari Ibu, Mother's Day, M-Life mencipta dengan penjualan 1 juta US dollar. Macam mana buat kawan-kawan semua? Hanya atas talian. Dan banyak masa tu banyak orang yang baru menyertai M-Life
yang baru menyertai dan juga mereka yang di asas, peringkat asas juga mendapat pendapatan sebanyak 5 angka. Oleh itu kan di sini kita telah transform. Jadi di mana? Di atas online. Tak ada tempat punya limit. Tak ada tempat limit, tak ada masa limit. Kita hanya meminjam kuasa. Contoh, setiap minggu M-Live mempunyai 20 acara atas online dan juga dalam 5 bahasa. Oleh itu kan ini memang tidak ada masalah dan kita meminjam kuasa dari platform M-Live. Kita tak perlu sendiri pergi jadi YouTuber atau sendiri pergi buat, tak perlu. Kita hanya datang ke kita punya acara seperti pada hari ini kita belajar kawan-kawan semua. Okey, oleh itu gabungan dengan kelebihan dalam talian dan di luar talian kawan-kawan semua. So kita boleh nampak ya. Sebab satu hari nanti kita memang akan kembali kepada seperti kita boleh acara seperti biasa. So dalam talian kita nampak memang cepat berkesan, ni panggil suai kenal, banyaklah dia sangat cepat. Luar talian kita boleh jumpa mesra, berkesan, kepercayaan. So di sini kita nampak inilah dia punya kebaikan dalam online atau offline. Tapi ini hari kita mau berkongsi salah satu juga kita bukan saja online offline, kita juga ada ini iaitu strategi jualan langsung terbaik dalam pasca pandemik iaitu berbilang saluran, 3 rangkaian dalam satu. Apa ini kawan-kawan semua? Mari kita tengok dalam ini gambar. Okey, contoh ya. Mama bagi contoh ya. So kita boleh bagi umpama seperti kalau ini hari kita buat ini acara. Kita tengok acara, boleh dapat buat acara sudah, boleh berjumpa sudah. Kita tengok itu yang tentera laut punya. Saya ambil contoh tentera laut punya. So laut punya kapal besar, dia boleh apa? Dia boleh menghantar, dia boleh membawa banyak bahan, betul tak? Itu seperti kita punya backup HQ kita. So HQ kita merupakan backup kita. Kenapa? Sebab dia boleh membawa kalau kita boleh buat acara seperti kita selalu hadir pada tahun-tahun yang lepas di elite workshop ke testimoni convention. So dialah boleh membawa banyak bahan dan juga support untuk kita ya. Dan juga kedua, darat. Darat ialah apa? Darat maksudnya dapat iaitu tentera darat sebab dia berjalan, dia sangat pandai dalam keadaan itu mana, itu tempat peperangan macam mana dia fahamkan. So darat ialah apa? Orang. Okey, orang. Kita boleh buat acara atau online ke atau offline ke, orang ialah sangat penting sebab kita turun ke padang sudah. Kita boleh menjemput ramai orang untuk ke kita punya acara ini. Dan juga udara. Air Force, utara punya ialah apa? Iaitu kita boleh mengepom sebab dia boleh simpan bom dengan apa? Cepat dan pantas dan dia boleh sangat tepat, betul tak? Iaitu sekarang kita online. Tak ada limit anda di mana kita sentiasa pun boleh buat acara di online. Oleh itu, kesimpulannya lah bila datang lagi MCO, sebab kita tidak tahu masa depan. Mungkin ada lagi COVID-19, 22, kita tidak tahu. Tapi kita tambah risau. Sebab kenapa? Dalam berbilang saluran ini, kita pun tidak akan risau sebab kita sudah ada pengalaman ini. Oleh itu kita mesti mau bagi tahu customer kita, iaitu tak kira online offline kita pun boleh. Inilah unique selling point kita. Okey? Ya, dan satu lagi. Okey? Itu kelima. Iaitu kita punya marketing plan, marketing plan. So, kita review sekejap P pertama, pain point, P kedua, potensi, P ketiga, produk, P keempat ialah unique selling point. Okay? P kelima ialah marketing plan. Okay, iaitu objektif ialah ciri-ciri plan ganjaran, iaitu kita memang kecekapan yang tinggi. Okay, oleh itu kan di sini kawan-kawan semua ada 3 poin yang penting. Kita ada 3 engine pendapatan. Direct sponsor, team bonus, unilever bonus. Okay, dan boleh menggandakan pendapatan. Okay, sampai 324,000. Okay, dan juga melalui kita ini kisah kejayaan, majlis pengiktirafan dan insentif rawatan. So inilah memang sangat menarik punya. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua, okay, mari kita tengok ya, kita memang ada 3 pendapatan utama iaitu kita punya
direct sponsor, team bonus dan juga repeat purchase. So ini kita juga boleh bagi tahu dia, okey, kita boleh suruh dia ambil gambar. Okey, ambil gambar supaya dia tidak lupa atau dia boleh review balik atau tengok balik ya. Okey, hanya ingat sini 3 pendapatan utama. Lepas tu kita mau bagi dia tengok. Okey, bagi dia tengok ini. Yang penting kita mau bagi dia tengok ini. Okey, iaitu example ini. VVIP, kita punya direct sponsor. Direct sponsor. So macam mana kita cakap? Terus kita bagi tahu dia, direct sponsor kita ialah 30%. Kalau kita dapat, okey, iaitu menjual satu ini kita punya ini medical device dengan CP 1875. Dengan satu unit kita ialah berapa? 2250. Dan di sini poin mai bagi tahu dia lah 2250 punya pendapatan ialah dengan sama dengan sebulan gaji sebulan seseorang ya. Oleh itu kan di sini bagi orang yang makan gaji, wah, dia satu unit sudah 2250. Kalau dia dapat 2 unit ialah berapa? Iaitu 2250 kali 2 ialah 4500. Tidak, dalam sistem kita ada team bonus lagi, iaitu tambah lagi 1125, iaitu jumlah kita dapat berapa? 5625. Dan ini gaji sama dengan seorang manager atau pengurus. Dan juga mau bagi tahu dia, ini bukan apa? Okey, kita boleh dalam satu petang, satu acara kita dapat menguntung pendapatan ini. Kita mesti mau bagi tahu dia dalam satu acara atau dalam satu petang kita dapat ini pendapatan. Oleh itu ini merupakan satu sistem yang percakapan tinggi ya. Atau kedua kita juga boleh bagi tahu dia iaitu kita juga mendapat ini pendapatan secara berulang, repeat sale. Kenapa? Kalau di sini kita ada kawan dia ialah bermula dari paling basic punya iaitu kita punya 125 CP. Oleh itu kan di sini kalau dia dapat cari berapa ya, mari kita tengok, dapat cari kita punya 15 orang belian ulangan juga boleh mendapat 2,925 iaitu repeat sale, repeat income ya. Dan di sini kita juga mau bagi tahu dia yang penting yang sangat hebat dalam mana iaitu menduplikasikan model perniagaan ya, iaitu formula ini. Iaitu kan team bonus dia ialah boleh membantu kita duplikasi. So bukan kamu satu orang. You boleh umpama atau you boleh bayangkan kita sendiri ialah seorang apa. Sekarang kita mau cari franchise atau kita mau cari cawangan atau mau buka cawangan. So di sini kita ialah mau cari banyak rakan-rakan bisnes. Oleh itu kan kita tengok kalau kita seorang, okey, dia dapat purchase atau dia dapat pembelian sebanyak 1875 CP. Kita tengok dia satu orang sudah berapa? 2925. Dan kalau kita dapat cari 4 orang ini, kita tengok 4 orang ini mereka juga okey sama juga 1875 CP, kita tengok 4500. So dan dalam sistem kita tengok dalam sistem kita, okey, iaitu kita 4 orang ini dia juga sama dengan kita, 4 orang ini pergi berkongsi lagi dengan 4 orang. So dalam sistem kita ialah berapa? Iaitu 16 orang dalam pasukan anda. Bermaksud you ialah McDonald. McDonald you sekarang buka 16 cawangan. 16 cawangan ini dia boleh mencipta 1875 CP. Dan kamu ialah seorang yang memberi ini franchise punya. So you punya pendapatan berapa? Iaitu 18,000. Oleh itu kan di sini kita tengok dalam ini chart team bonus kita mendapat 18,000. Oleh itu setiap level memang ialah sama kawan-kawan semua. Mari kita tengok kalau 16 orang ini kita cari 4 lagi. Berapa orang kawan-kawan semua? Berapa pendapatan? Sama juga mereka mencipta ini penjualan 1875. Kita nampak ialah 72,000. Ini bukan duit yang kecil. Kenapa? Kalau dia tambah semua dari 1 hingga 64 dia tambah jumlah pendapatan ialah sebulan dia boleh mencapai 97,425 kawan-kawan semua. Oleh itu kan ini seperti seorang tauke, seorang bos punya pendapatan. Dan di sini kawan-kawan semua
dia ialah tak ada limit. Kenapa? Sebab di sini kalau dia dapat mencipta seperti dalam kita punya ini chart 3,603 tim bonus, satu hari 10,800. Kalau satu bulan berapa? 324,000. Tak ada masa limit? Tak ada masa limit. Ada generasi, ahad generasi tak ada. So di sini ya memang tak ada limit. Ambil sampai habis kita boleh dapat 32,400 sebulan. Oleh itu kenapa banyak usahawan, banyak bos dia nampak dalam ini platform P5 kita. Okey, bukan ini sahaja, kita juga satu ialah pendapatan jualan ulangan Unilever. Kita tengok Unilever. Ini hari kawan-kawan semua, okay, kalau kita punya pasukan berkumpul sampai 10 level. Kita tengok 4 orang cari 4, 4 cari 4 lagi, kita tengok sampai ke level 10 lah. Kita nampak berapa? Iaitu 100,000 kah? Bukan, sorry, ialah 1 juta member, betul tak? 100,000 ke 100,000, 10,000, 10,000, bukan 1 juta ahli dalam kita punya pasukan. Kalau sampai 10 level. Kita jangan cakap semualah, cakap 1% lah, 1%. Kita tengok berapa daripada ini, iaitu 10,000 ahli. Kalau seorang mereka ialah kita dapat untung RM16 RM. Satu line kita telah menjana sebanyak 160,000 pendapatan. Oleh itu kenapa bos besar, taugih besar, dia juga mau menyertai direct selling sebab nampak ini satu sistem yang boleh menjana pendapatan yang sangat-sangat lumayan. Oleh itu di sini kawan-kawan semua, M-Life dia ada 3 engines. Pertama, kita ada direct sponsor bonus, okay, untuk kita pendapatan aktif, kecakapan yang tinggi ya, untuk kita sponsor orang masuk punya. Kedua, kita ada ini team bonus berlipat ganda tambah had generasi. Dan sekarang tambah satu lagi engine. So kawan-kawan semua, ini kapal terbang pesawat ini sudah 2 engine. Sekarang tambah satu engine lagi, cepat atau tidak, iaitu pelan jualan ulangan, pendapatan pasif. Okey, walaupun satu line kita pun boleh mendapat pendapatan lumayan seperti pension, kawan-kawan semua. Inilah 3 engine dalam masa yang sama, kita boleh mencipta pendapatan yang kita tanpa tanpa sangka ya. Siapa dapat kawan-kawan semua? Mari kita tengok, iaitu kita bagi contoh seperti bos. Taugeh, Mr. Chu. Kita kenal Mr. Chu kan? Mr. Chu, siapa ini Mr. Chu? Seorang bos pemilik ini bisnes trofi punya. Kita tengok dia first bulan 71,000. Bulan kedua terkejut, kenapa? 85,000 kawan-kawan semua. 85,000. So 2 bulan dia sudah mendapat pendapatan lebih 150,000. Dan rupanya di sini banyak orang sangat suka, terutama bos. Kenapa? Sebab walaupun dia ada kilang sendiri, ada bisnes sendiri, tapi Mr. Chu cakap inilah itu kita tahu Kolomi. Kalau Sarawak, Brunei, Kolomi tahulah. Kalau Indonesia ialah Indomie. itu mi goreng . Okay, kenapa? Sebab dia memang semua hapus sudah semua ialah untung sendiri punya. Sebab kalau untung dari bisnes tradisional, dia mau bayar expenses, bayar gaji, bayar ini, bayar itu, betul tak? Tapi dalam M-Life ialah untung memang semua masuk dalam mana? Pocket punya, kawan-kawan semua. Inilah kenapa Mr. Chu walaupun sekarang bisnes dia sendiri, walaupun MCO tak dapat sebab trofi, sekolah mana ada buka, mana ada itu sport day, tak ada. Tapi Mr. Chu dalam MCO masih ada pendapatan. Inilah keunikan dalam kita punya P5. Siapa lagi kita mau tiap, iaitu pekerja. Memang kita tahu sudah, okay, Tausiong, TE3 Tausiong, seorang pekerja. Dulu 1 bulan 5,000. Satu bulan 5,000. Tapi selepas selepas menyertai M-Life, dalam 1 tahun mencipta pendapatan 1 juta. Dan bukan 1 tahun, berturut-turut 3 tahun pendapatan beliau ialah dalam 1 juta. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua, selepas menyertai M-Life, pendapatan dari 5,000 RM meningkat sebanyak 20 kali ganda. Oleh itu kan kalau kita ialah
kerja sama orang atau kita makan gaji, adakah kita berani pergi meminta dengan bos kita mau meningkatkan gaji sebanyak 20 kali ganda? Adakah kita berani? Atau platform anda boleh atau tidak? So kita pun boleh tanya dia. Bukan sahaja Tau Siong, dan kita juga boleh lagi tee up seorang, wah ini lagi hebat. Kenapa? Sebab beliau, Mr. Vincent Tan, tak ada pengalaman dalam direct selling. Dialah satu kertas kosong dalam direct selling. Oleh itu pertama kali dalam M-Life, beliau boleh mencipta, kita nampak tak? First time, pertama kali dalam direct selling. Juga boleh mencipta pendapatan yang begitu hebat, ya, luar jangkaan. Inilah Mr. Vincent Tan. Dan seorang lagi, kita punya legend, ya, iaitu mencipta legend biliawan dalam industri penjagaan kesihatan, menjana penjualan 1 bilion dalam masa 2 tahun. Siapa? Mr. Lau Hon Keong. Oleh itu platform yang bagus, platform yang betul, penting atau tidak kawan-kawan semua, itu memang sangat penting. Oleh itu kan bukan ini sahaja, kita ada satu lagi, iaitu banyak bisnes tradisional tak ada platform seperti ini. Apa itu? Malam anugerah atau recognition night kawan-kawan semua. Adakah pernah anda bayangkan kita sendiri di atas pentas yang cantik, yang sangat-sangat macam mana, seperti superstar, seperti movie star kawan-kawan semua. Banyak traditional business tak ada ini, tak ada kasih apa ini anugerah atau tak seperti ini. Oleh itu naik atas pentas, semua orang bawa pentas, fokus ialah kamu sendiri. Apa perasaan ini kawan-kawan semua? Oleh itu kita juga ada platform seperti ini, iaitu mendapat satu kehormatan yang tertinggi dalam kehidupan anda. Oleh itu kan inilah salah satu, dan bukan ini sahaja kawan-kawan semua. Okey, apa lagi? Wow, adakah kita suka pergi melancong, pergi makan angin, berlayar? Ya, betul kah? Suka tak? Kalau siapa suka sila tekan 2. Siapa suka pergi melancong sila tekan 2. Walaupun sekarang belum lagi. Wah, tengok banyak. Wow, okey. Ya, M-Life. Betul. Dalam M-Life banyak orang memang ya, kenapa kita cakap travelling atau menggembara seluruh dunia merupakan satu impian. Kenapa? Kenapa kawan-kawan semua? Sebab dia perlu duit atau wang yang cukup, perlukan masa, dan juga perlukan apa? Okey, kita punya sendiri punya itu apa? Dua lah. Ini duit sama apa? Masa. Tapi ada orang ada duit dia tak sanggup pergi berlayar, pergi melancong, betul atau tidak? Okey. Di sini kalau di M-Life, okey, ini bukan masalah. Kenapa? Sebab M-Life punya travelling ialah percuma. Free punya kawan-kawan semua, percuma. 1 tahun 3 hingga 4 kali melancong. Mana kita dapat? Betul tak kawan-kawan semua? Okey, iaitu di sini ada duit, ada masa, ada sehat, ada kawan. Kita mahu tak? Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua kita juga mau bagi tahu dia. Kita tengok merata tempat kita telah pergi melancong di M-Life sahaja. Okey? Oleh itu sampai sini akhirnya kita mau buat apa? Mesti mau buat ini, iaitu closing. Okey, kita mesti mau buat closing. Apa maksud closing? Iaitu okey, bagaimana menyertai M-Life. So di sini kita nampak ya, mengapa pilih M-Life? 4 cara untuk menyertai M-Life. Apa itu? Mari kita tengok. Okey, so kita mesti mau bagi tahu dia. Okey, kita closing dia. Okey, iaitu perniagaan. M-Life sebenarnya juga merupakan satu cara atau satu model perniagaan. So kita boleh tanya dia soalan ini. Kita tanya dia, apakah rancangan atau prospek anda, itulah prospek anda lah, apa dia punya rancangan dalam 3 tahun hingga 5 tahun yang akan datang. So kita boleh tanya dia, sebab kalau kita ada dengar saya punya topik, saya rasa 2 minggu yang lalu, kalau lupa kita boleh masuk balik dalam YouTube, boleh review balik ya. Okey, kita boleh tanya dia soalan sebab kita mau tahu dia punya kemauan ialah apa. Okey, atau kita boleh tanya dia, apakah anda boleh melakukan dalam suasana pandemik ini? Okey,
kita boleh tanya dia. Okey. Dan juga berapakah faedah kalau kita simpan wang simpanan ni dalam bank, berapa banyak boleh dapat kawan-kawan semua. Contoh saya itu tadi saya tengok itu Hong Leong Bank, Malaysia punya lah. Hong Leong Bank 1 tahun baru 2.4%. Bermaksud 1 tahun saya baru ada 240 punya itu interest. So berapa banyak? Dan di sini platform kita untuk memberi peluang kepada semua orang boleh membangunkan sendiri. Jadi tahukah bukankah bagus anda mempunyai satu platform menjana pendapatan? So ini soalan boleh tanya mereka sebab bila kita pergi buat ini closing, kita boleh tanya dia. So 4 cara. Apa 4 cara? So mari kita tengok. Itu kita boleh dengan mengguna medical device, kita punya M-Life mattress, VVIP. Atau kedua kita punya blanket selimut platinum. Dan ketiga 2 biji Beautify pillow atau dengan 1 Beautify pillow. Kalau dia dengan 1 Beautify pillow, saya akan terus cakap dengan ini. Apa itu? SEED program. SEED program ialah dengan ini paling asas punya, so dia boleh menggunakan ini SEED program untuk memulakan perniagaan ni. So inilah salah satu single punya, kita dengan 1,800 dengan membeli ini Beautify pillow, lepas tu dia tambah lagi 900 untuk mendapatkan platinum blanket single, dan selepas tu berbayar 900 6 bulan berturut-turut. So di sini dia juga boleh memulakan ini perniagaan, atau dia mau pilih tabel. Dia mau pilih tabel punya. Ini dia juga boleh memilih yang tabel punya. So ini juga kita pun boleh bagi tahu dia. So selepas di sini, inilah call for action. Call for action ialah sangat penting, segera. Kenapa segera? Sebab inilah kita mesti mau bagi tahu dia, senaraikan 12 nama prospek. 12 nama prospek dan berkongsi dalam 2 minggu untuk mendapatkan 4 rakan niaga. So di sini kita mesti mau call for action. Call for action mesti mau dia senaraikan 12 nama prospek dan berkongsi dalam 2 minggu bersama dia, sama-sama dengan dia pergi berjumpa dia punya ini 12 prospek. Ini 12 prospek nanti saya cakap macam mana, dan juga mendapatkan 4 rakan niaga boleh membantu dia memulakan bisnes dan menggandakan perniagaan anda. So ini sangat penting, iaitu dia punya name list. Selepas name list sudah, kita mau janji sama dia, sama dengan dia pergi jumpa orang ya. Lepas tu kita habis, kita boleh masuk mana? Iaitu breakout room discuss. Bukan sahaja dengar, kalau di sini sebelum dia datang ke OPP ini, macam itu 2 minggu yang lalu saya punya topik, kita mesti mau pergi faham dulu apa dia mau, apa kemahuan dia, apakah dia mau. Lepas tu baru kita jemput dia masuk OPP, dan bila dia masuk breakout room sudah, dia baru akan faham, dan dia mau tahu lebih ialah apa. So ini ialah mesti mau komunikasi sebelum dia menyertai OPP kita. Kalau tidak, dia akan terbalik. Dia hanya nampak harga mahal dan dia bukan nampak ini bisnes M-Life. Oleh itu kan akhir sekali kita punya conclusion, kita punya ini point pada hari ini. So kita boleh ambil gambar, kawan-kawan semua, kita juga boleh ambil 2 gambar ini atau screenshot. Ini yang point penting. Point penting dari P1 hingga P5. Ini sudah ambil gambar. Lepas tu seterusnya ini P5. So kita boleh nampak dari sini P1 hingga P5 dia dalam punya point apa kita mau menyampaikan. So sampai akhirnya mesti mau buat ini closing, lepas tu call for action. So di sini macam mana senaraikan 12 nama prospek. So dia mesti mau memenuhi 3 syarat ini, iaitu mementingkan kesihatan dan juga dalam lingkungan pengaruh anda. Dia memang dengar cakap kita lah, faham tak? Dia dengar cakap kamu, dan dia sedang mencari peluang perniagaan. So di sini ialah kita mau sama-sama analisiskan dia punya itu name list. Oleh itu kan di sini kawan-kawan semua,
kita dengar sudah ini hari, mau buat apa? Iaitu mau banyak cakap, banyak latihan, banyakkan praktikal. Turun ke padang, jumpa orang cakap. Kalau tidak, kita hanya dengar, tapi kalau tak ada cakap, kenapa? Ialah susah mau jadi lancar. So di sini kita mau banyak cakap, baru dia jadi lancar. Oleh itu akhirnya di sini Maman juga ucapkan dan semoga anda semua mudahkan masuk orang dan pasukan anda semakin besar. Akhirnya kita memang mudah rezeki. So perkongsian saya sampai di sini.